Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ni kita bertemu lagi dengan tajuk yang baru iaitu bab 7 udara. Okey. Okey, kita nak masuk kepada udara. So macam biasa saya akan tunjukkan anda slide ni. Okey, sebelum tu kita nak Kita nak dulu kejap Tengah ni kan. Okey, kita tengok dulu komposisi udara. Apa maksud komposisi udara ialah apa yang terkandung dalam udara tu. Biasanya kita kalau udara oksigen, karbon dioksida tapi sebenarnya udara tu lebih daripada itu. Okey, apa dia? Mari kita tengok sama-sama Okey. Tengok komposisi udara Okey, apa dia kata? Permukaan bumi dilindungi oleh satu lapisan yang disebut atmosfera. Okey, pernah dengar tak atmosfera? Okey, maknanya keliling bumi kita tu yang mengandungi udara Udara di persekitaran kita merupakan campuran gas, iaitu nitrogen, oksigen, karbon dioksida, gas nadir dan bahan-bahan lain. Itu dia. Maknanya dalam udara kita ni bukan karbon dioksida dan oksigen saja seperti anda tahu, tapi dia termasuklah juga nitrogen, gas nadir dan bahan-bahan lain. Apa dia bahan-bahan lain? Bahan-bahan lain ni termasuk lawap air, mikroorganisma dan debu semua bakteria semua itu adalah bahan-bahan lain. Okey, keadaan udara ni kita tak boleh nak pegang dia lah. Kita tak boleh nampak dia kan. Sebab dia tak ada warna. Tak berwarna dan tak berbau Jadi kita tidak orang kata tu tak boleh pegang dia. Tak boleh pegang dia, grab dia dengan tangan kita tak boleh. Tapi kita boleh rasai kehadiran dia. Kita boleh rasai kehadiran udara tersebut. Dengan apa buktinya? Kita bernafas, rasa kehadiran angin. Itu antara ni lah. Wujudnya udara di sekeliling kita. Okey, kemudian. Okey, kalau nak digambarkan dengan cara tapai, inilah dia Okey. Okey, lepas tu kita tengok sekejap. Kita tengok gas nadir ni kalau nitrogen tu yang paling banyak 78% nitrogen. Okey. Kalau oksigen 21%, karbon dioksida 0.03%, manakala gas nadir dan bahan lain 0.97%. Okey. Maknanya yang paling banyak dekat udara ni adalah nitrogen bukan oksigen. Dan karbon dioksida tak sampai 1% pun, iaitu 0.03%. Sikit kan? Sebab apa gas karbon dioksida ni adalah gas yang beracun dan tidak sesuai untuk kehidupan. Jadi memang sedikit lah, tak sampai 1 Oksigen 21%, nitrogen 78% dan bahan-bahan lain 0.97%. Okey. Seterusnya kita nak tengok kepentingan gas. Setiap gas ni ada dia punya kegunaannya Kalau tengok gas oksigen ni, yang perlu kita tahu dia digunakan untuk pernafasan, untuk respirasi. Gas utama dalam pembakaran digunakan untuk pembakaran oksigen. Diperlukan semasa pemotongan dan kimpalan logam. Itu antara kegunaan gas oksigen. Tapi yang paling penting tu adalah digunakan untuk pernafasan manusia itu yang paling penting, ataupun pernafasan dalam arti katanya respirasi kita belajarkan respirasi kan, benda-benda hidup. Okey, itu kegunaan gas ni Okey, karbon dioksida ni apa dia punya kegunaan dia? Dia diisi dalam alat pemadam api, pembuatan minuman bikarbonat dan digunakan dalam proses fotosintesis. Okey. Kalau kita tahu tadi gas oksigen tadi tu diperlukan semasa pembakaran kan. Kalau tak ada oksigen tak akan berlaku pembakaran. Tapi kalau karbon dioksida ni dia enjin pemadam pula. Kalau ada karbon dioksida api tu terpadam. Gitu sebab tu dia dimasukkan dalam alat pemadam api. Okey, digunakan dalam proses fotosintesis. Seperti yang kita tahu, saya dah terangkan dulu fotosintesis ni akan memerlukan karbon dioksida Okey.
Okay, gas nitrogen. Gas nitrogen. Ejen penyejuk. Okay. Digunakan dalam beg udara. Diisi dalam tayar kapal terbang. Okey, satu saya nak beritahu awak, kenapa gas nitrogen ni terlalu banyak sangat dekat kita punya udara? Kenapa bukan oksigen kan? Sedangkan oksigen tu lagi penting. Kalau kita fikirkan Tapi sebenarnya jawapannya gas nitrogen ni adalah sumber sumber protein untuk benda-benda hidup. Dia ada prosesnya namanya kitar nitrogen. Kitar nitrogen yang awak akan belajar nanti. Kemudian saya rasa mungkin tingkatan 4 kot rasanya kitar nitrogen ni. Tingkatan 2 saya tak pasti Kitar nitrogen ni, gas nitrogen dekat kita punya atmosfera yang banyak ni adalah digunakan untuk sintesis benda-benda hidup. Kan? Semua benda-benda hidup ni memerlukan protein untuk hidup, betul tak? Sebab itu gas nitrogen ni dia banyak di udara. Dia ada dia punya mekanisme dia macam mana daripada gas nitrogen tadi tukar kepada protein. Itu sebenarnya dia ada dia punya mekanismenya kita pakai kita nitrogen. So tak nak dulu kita sentuh tu, kita teruskan dengan tajuk kita yang sekarang ni saja. Okey. Gas nadi, apa ni gas nadi? Gas nadi kan. Gas nadi ni berapa persen? Sekejap Gas nadi 0.97% kan. Tak banyak pun. Tapi apa sebenarnya gas nadir ni? Gas nadir ni adalah gas yang tidak reaktif pun. Okey. Okey, kalau nak tahu apa dia punya kegunaan-kegunaan dia, ni contohnya gas helium. Helium ni salah satu contoh gas nadir. Diisi dalam belon kaji cuaca. Belon kaji cuaca untuk kaji cuaca tu kan. Ada belon dia, dalam tu adalah gas helium diletakkan. Apa dia punya rationalnya gunakan gas helium? Sebab kita tahu semua gas nadir ni tidak reaktif, so dia tidak balas dengan apa saja. So bila gunakan gas helium tadi, kebarangkalian untuk belon tu meletup dan terbakar adalah rendah lah. Tidak berlaku lah sebab gas-gas nadir ni tidak reaktif. Tidak aktif lah orang kata macam tu Okay, gas neon. Gas neon di dalam lampu iklan. Lampu-lampu iklan di tepi-tepi jalan. Kita tengok kat tepi jalan tu kan ada lampu iklan. Bertukar-tukar warna apa semua tu. Itu adalah contoh gas neon dalamnya. Gas argon mencegah filament terbakar. Gas argon boleh dapati dalam mentol. Mentol lampu. Itu antara kegunaan-kegunaan gas nadi. Semua ada kegunaannya. Semua yang Allah Ta'ala jadikan dalam dunia ada kegunaannya masing-masing. Ada virus, bakteria, semua ada kegunaan masing-masing. Jadi setiap kejadian di muka bumi ni tak ada yang sia-sia. Apalagi manusia. Apalagi manusia kejadiannya sangat bermanfaat. Manfaat pada diri sendiri dan manfaat juga kepada orang lain. Okey, kitar karbon. Kitar karbon. Apa dia kitar karbon? Ada dua kitar kita nak belajar. Ini kitar karbon dan kitar oksigen. Nanti saya akan selitkan video. Kita tengok dulu kitar karbon. Kita tengok dulu kitar karbon. Nanti fahamkan sikit apa yang saya nak baca ni sebelum saya tunjukkan raja dia. Kitar karbon ialah proses karbon dioksida bergerak dari atmosfera kepada organisma dalam bumi dan kemudian kembali ke atmosfera. Kitar karbon bermula oleh tumbuhan yang melakukan fotosintesis dengan menggunakan karbon dioksida. Ingat ni kitar karbon tu bermula di mana? Bermula dengan tumbuhan hijau yang melakukan fotosintesis kan. Sebab kita tahu fotosintesis ni memerlukan gas karbon dioksida. Maka manusia dan haiwan yang memakan tumbuhan mempunyai unsur karbon. Okey. Kita makan haiwan, kita makan tumbuh-tumbuhan, dalam tu ada karbon Apabila tumbuhan dan haiwan mati, proses perebutan berlaku. Kalau kita mati, kalau haiwan mati, kalau tumbuhan mati, tengok 2-3 hari, dia akan mereput, betul tak? Dia akan hancur. Dia akan hancur. Dan selang beberapa bulan, hancur dengan lengkapnya. Perebutan berlaku oleh kulat yang membebaskan gas karbon dioksida ke atmosfera. Manusia dan haiwan juga membebaskan gas karbon dioksida semasa proses respirasi. Cuba tengok rajah ni. Ini dia kitar karbon kita tengok. Bermula pada sini. Karbon dioksida dekat udara ni.
karbon dioksida di udara dia kita punya persekitaran lah, ada gas karbon dioksida. Okey, gas karbon dioksida ni, okey, tengok anak panah ni yang saya tunjuk ni. Okey, anak panah. Tengok anak panah tu. Gas karbon dioksida di udara. Gas karbon dioksida ni akan diserap oleh tumbuhan. Pokok kelapa tu kan. Dia masuk untuk melakukan proses fotosintesis. Jadi gas karbon dioksida tadi tu diserap oleh tumbuhan hijau untuk melakukan proses fotosintesis. Itu gas karbon dioksida digunakan. Kemudian apa dia proses yang menyumbangkan karbon dioksida ke udara? Itu antara aktiviti-aktivitinya. Perebutan organisma. Macam tumbuhan dan haiwan yang mati, lama kelamaan dia akan merebut dan proses perebutan tu akan menghasilkan gas karbon dioksida lalu terbebas ke udara. Kalau respirasi haiwan dan tumbuhan, respirasi dalam katanya pernafasan, dia akan bebaskan karbon dioksida lah. Itu proses yang kedua. Kemudiannya proses pembakaran bahan api fosil. Pembakaran bahan api, kenderaan apa semua tu membebaskan asap kan. Asap tu mengandungi karbon dioksida, proses pembakaran. Itu semua membebaskan karbon dioksida dan menyumbanglah karbon dioksida ke udara. Itu antara prosesnya. Okey, sini saya nak terangkan sikit apa dia proses yang menyumbang yang menyerap karbon dioksida yang banyak kat udara adalah satu proses saja, iaitu fotosintesis. Apa dia proses yang menyumbang membebaskan gas karbon dioksida ke udara? Proses respirasi, pembakaran dan proses perebutan organisma. Faham Awak kena tahu apa dia proses yang membebaskan, apa dia proses yang menyerap karbon dioksida. Kalau faham, kita nak pergi seterusnya. Kita oksigen pula. Dah kita karbon, kita oksigen pula. Sebab kedua-dua ni sangat berkait rapat. Kita karbon dan kita oksigen. Tak ada kita karbon, tak adalah kita oksigen. Tak ada kita oksigen, tak adalah kita karbon. Maknanya kedua-dua kita ni sangat bergantung. Sangat memerlukan antara satu sama lain. Kalau kita oksigen ni, tumbuh-tumbuhan merupakan pengeluar utama oksigen melalui proses fotosintesis. Semua hidupan memerlukan oksigen untuk bernafas. Oksigen juga diperlukan dalam proses pengharasan, pembakaran dan perebutan. Okey, kita tengok. Okey, tak apa, tak ada video, nanti saya akan tengok macam mana berkaitannya. Okey, tak apa. Okey, kalau ni langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah gangguan kita karbon dan kita oksigen. Saya kadang kata kita karbon dan kita oksigen ni dia perlu berada dalam keseimbangan. Dia tak boleh kita karbon aja, kita oksigen tak ada. Kita oksigen, kita karbon tak ada. Jadi pun dah berlaku sekarang ni orang kata bukan kekurangan oksigen, dia berlebihan karbon dioksida dan berlebihan di satu kawasan tu. Apa dia punya kesannya, kita nampak panas kita punya suhu bumi meningkat, panas dan berlaku pencemaran. Okey, langkah menyelesaikan masalah gangguan kita karbon. Okey, menghadkan atau menghalang aktiviti pembalakan yang mengurangkan kawasan hutan hijau. Okey, menghadkan atau menghalang aktiviti pembalakan. Kenapa kena halang benda ni? Sebab apa? Boleh fikir tak kenapa aktiviti pembalakan ni kena dikurangkan di kawasan hutan hijau? Apa sebenarnya fungsi tumbuh-tumbuhan hutan yang berwarna hijau ni sebenarnya? Kenapa dia penting sangat? Okey. Ya, betul sebab pokok-pokok tu semua adalah kita umpamakan sebagai paru-paru bumi. Paru-paru bumi. Tumbuhan hijau ni tadi itulah yang akan menyerap semua gas karbon dioksida yang berlebihan di udara. Kita tahu karbon dioksida yang berlebihan tidak bagus untuk bumi. Dia akan beri efek kesan panas dan sebagainya. Dan banyak lagi masalah-masalah yang akan timbul kalau karbon dioksida berlebihan. Okey. Jadi bukan salah satu, memang itulah satu cara saja yang boleh menghilangkan semua karbon dioksida di udara ni adalah
dengan adanya tumbuhan-tumbuhan hijau pokok-pokok. Sebab pokok-pokok ni tadi dia memerlukan, dia akan serap semua karbon dioksida untuk menjalani proses fotosintesis, dan hasilnya daripada proses fotosintesis tadi akan menghasilkan oksigen untuk manusia, untuk benda-benda hidup untuk melakukan respirasi. Sebab tu penting untuk kita jaga hutan-hutan kita ni supaya pokok-pokok hijau banyak di keliling kita untuk bekalkan oksigen dan menyerap karbon dioksida tadi. Mengurangkan kawasan hutan hijau, menjalani penanaman semula, tanam pokok lagi. Mempraktikkan amalan kongsi kereta. Kongsilah kereta sebab kita tahu pembakaran bila kereta-kereta apa semua ni akan menghasilkan gas karbon dioksida yang makin banyakkan lagi gas karbon dioksida di udara. Kemudian mengawal aktiviti pembakaran hutan, pembakaran terbuka dan sebagainya, sebab itu semua menghasilkan karbon dioksida yang mana dia tidak baik untuk udara kita. Memasang penapis pada cerobong kilang. Asap-asap kilang kan yang keluar daripada kilang tu, sebelum dia keluar kita tapis dulu. Maknanya bila dia keluar tu dia dah sudah bersih. Jadi gunakan penapis.